Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 7.44 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Pemberian subsidi kepada rakyat diteruskan dengan adanya penyelarasan di setiap peringkat menerusi Belanjawan 2024. Tegas Perdana Menteri ia bagi manfaatkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang memerlukan. Usaha itu dilaksanakan ekoran terdapat kira-kira 10% golongan yang tidak layak, iaitu kumpulan kaya dan berpendapatan tinggi, 3.5 juta warga asing, tidak termasuk warga asing yang masuk dari negara jiran. Bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada setiap murid akan disalurkan bermula Januari 2024. Bantuan sekali bayar itu memberi manfaat kepada 5.25 juta murid. Sebanyak RM788.13 juta diperuntukkan dalam Belanjawan 2024 khusus untuk BAP. Penjelasan dibuat susulan timbul kebimbangan setengah pihak mengenai ketiadaan BAP dalam pengumuman Belanjawan 2024. TM akan terus bekerjasama dengan kerajaan bagi merealisasikan aspirasi digital negara agar boleh diakses semua rakyat Malaysia. Sejajar dengan visi Belanjawan 2024 yang komprehensif dan inklusif, TM akan terus memperkukuh perkhidmatan teras dan infrastruktur rangkaian. TM komited meningkatkan keterangkuman, keupayaan mengakses dan kemampuan memiliki perkhidmatan 5G dan internet berkelajuan tinggi bagi semua kalangan masyarakat. Ahli Parlimen tidak lagi dibenarkan melakukan penstreaman langsung di media sosial semasa menyampaikan ucapan pada sesi persidangan Dewan Rakyat. Ketetapan itu dibuat yang di-Pertua Dewan Rakyat selepas mendapati trend ahli Parlimen memasang peranti seperti telefon bimbit di meja masing-masing untuk membuat penstreaman langsung semakin meningkat. Ahli Dewan boleh merujuk siaran langsung RTM dan YouTube Parlimen untuk tujuan perkongsian bahan media sosial. Inisiatif Central Forest Point CSF di Johor akan diteruskan bagi memperkasa sektor ekopelancongan negeri itu. CSF pendekatan terbaik memelihara flora dan fauna sekaligus menggalakkan peningkatan kehadiran pelancong ke Taman Eko Rimba. Kawasan ekopelancongan di Johor menerima kehadiran pelancong menggalakkan pada pasca COVID-19. Bagaimanapun, ia terjejas selepas beberapa lokasi tumpuan rosak susulan banjir Mac lalu. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2019 mendapati hampir 500,000 atau 2.3% daripada penduduk di Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas mengalami kemurungan. Di Perlis, anggaran sebanyak 7,000 penduduk yang mengalami kemurungan. Menurut Esko Kesihatan Negeri, Megat Hasyurat Hassan, pelbagai sebab berlakunya kemurungan yang menjurus kepada bunuh diri termasuklah tekanan yang tidak terkawal, desakan hidup melampau dan kehilangan pekerjaan. Setiap individu bertanggungjawab mengambil peduli dan mengenal pasti tanda awal kemurungan agar dapat dicegah. 235 individu sebahagian besarnya wanita warga asing yang bekerja sebagai pelayan pelanggan GRO ditahan dalam serbuan UPNODA. Serbuan melibatkan 2 kelab malam di ibu negara, masing-masing satu di Puchong Utama Selangor dan Taman Tampul Indah Johor. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 55B Akta Imigresen 1959-63, Seksyen 15-1-C Akta Sama, Seksyen 6-1-C Akta Sama. Baik, 2 lelaki yang dilaporkan hilang ketika menunda bot ditemukan lemas di Sungai Kayan Sitiawan. Mayat Muhammad Amirul Azril Muhammad Syafiee dan Muhammad Effendi Mamosati, kedua-duanya berumur 34 tahun, ditemukan dalam misi mencari dan menyelamat pada kira-kira 8.20 pagi. Ketua Polis Daerah Manjung maklumkan kedua-dua mangsa telah keluar rumah pada Ahad lalu kira-kira pukul 1.30 petang untuk membawa balik sampan milik ayah kepada salah seorang bangsa dari kampung Sungai Tiram ke Pengkalan Kota Setia. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.
Seorang pekerja kilang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Butterworth atas tuduhan memiliki bom buatan sendiri dan sepucuk pistol tiruan tanpa kebenaran sah 8 Oktober lalu. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas tuduhan dibacakan di hadapan majistret. Di Mahkamah Session pula, tertuduh mengaku tidak bersalah memiliki sebilah kerambit bersama sarung. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 bagi dan kes disebut semula pada 16 November depan. Perintah berkurung di kawasan pantai timur perairan Sabah dijenamakan semula kepada Perintah Kawalan Pergerakan Eastern Sabah Safety Zone ESS Zone Sabah. Ia berkuat kuasa hari ini bermula 6 petang di kawasan perairan sama kecuali Tawau memandangkan statistik menunjukkan tahap ancaman yang rendah dan memuaskan. Menurut kenyataan Ketua Polis Negara, Perintah Kawalan Pergerakan ini perlu bagi memastikan kawasan perairan tidak diceroboh atau diancam. Polis menahan seorang wanita warga Filipina dan seorang lelaki rakyat tempatan kerana disyaki terlibat dengan sindiket pemerdagangan manusia. Mereka diberkas di salah sebuah pusat hiburan setelah pihak polis menerima maklumat daripada Kedutaan Filipina di Kuala Lumpur. Satu pasukan daripada Jabatan Siasatan Jenayah JSJ segera menyerbu pusat hiburan itu dan berjaya menyelamatkan 5 lagi wanita Filipina. Bagi mengeratkan hubungan antara pengurusan kawasan rukun tetangga KRT dan komuniti setempat khususnya di kawasan kampung, pelbagai program perlu dilaksanakan. Ini bagi membolehkan KRT memainkan peranannya sebagai penghubung antara komuniti setempat dengan pemimpin negeri bagi menyalurkan permasalahan setempat. Setiap program yang dilaksanakan adalah usaha memperkukuhkan perpaduan antara sesama masyarakat, semangat kerjasama dan hormat menghormati antara satu sama lain. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC sedia meningkatkan produktiviti serta daya saing seperti mana hasrat ekonomi madani. Justru inisiatif peningkatan produktiviti melalui reformasi penerima gunaan teknologi turut dilaksana bagi menyediakan akses kepada peniaga untuk membangunkan penyelesaian automasi serta mengurangkan kos operasi perniagaan melalui teknologi digital. Pihak MPC juga optimis inisiatif-inisiatif yang digariskan dalam Rancangan 2024. Penerapan penggunaan kenderaan mampan dan mesra alam seperti lori terminal elektrik bakal mengubah sektor logistik sekaligus mewujudkan pasaran baru untuk penyedia penyelesaian logistik. Menteri Pengangkutan berkata pada masa ini, banyak syarikat multinasional sangat mengambil berat mengenai alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG. Sri Khalid Berhad menjadi perintis dalam industri logistik tempatan menerusi pengenalan lori terminal elektrik pertama di negara ini. SSM telah menjalankan siasatan terhadap 2 syarikat yang menawarkan skim kepentingan berbentuk pelaburan kongsi tani berkaitan penanaman kelapa sawit. Siasatan dilakukan di bawah peruntukan Akta Skim Kepentingan 2016 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. Ia susulan 46 aduan dan laporan telah diterima SSM untuk tempoh April hingga September tahun ini. Syarikat penerbangan My Airline dijangka memperuntukkan RM22 juta untuk bayaran balik kepada 125,000 penumpang terjejas. Menurut eksekutif bertanggungjawab sementara My Airline, pihaknya optimis mendapatkan pelaburan baru bagi memastikan syarikat itu terus beroperasi. Beliau berkata, kekurangan pelan kontingensi setelah penarikan pelabur antara faktor pengantungan operasi syarikat penerbangan tersebut. Sumbangan padi beras nasional Berhad Bernas fasa 1 dan 2 selesai disalur dengan implikasi kewangan RM30 juta. Agihan fasa pertama melibatkan pesawah di Kelantan, Terengganu dan Pahang, manakala fasa kedua meliputi 5 negeri termasuk Kedah. Jelas Timbalan Menteri KPKM, pemberian bantuan khas RM250 kepada setiap pesawah itu akan diperluas ke negeri lain dalam masa terdekat. Baik saudara, ini perkembangan di Semenanjung Gaza. Angka korban
akibat serangan tentera negara haram Israel meningkat kepada 2,750 orang sejak minggu lalu, manakala dianggarkan sejumlah 9,700 orang cedera ketika Israel meneruskan serangan udara ke atas sasaran di kawasan pantai Palestin. Menteri Kesihatan Palestin, Mail Al-Kaila, berkata 50 keluarga Palestin telah dikeluarkan sepenuhnya daripada pendaftaran awam berikutan serangan itu. Anggota Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengadakan rundingan bagi membentuk resolusi berhubung krisis perang antara rejim Israel dan pejuang Palestin Hamas. Menurut diplomat, sekurang-kurangnya 2 draft resolusi meja rundingan untuk tindakan susulan diterima, iaitu dari Rusia dan Brazil. Jumaat lalu, Rusia mengedarkan draft yang meminta gencatan senjata kemanusiaan bersifat segera, berterusan dan dihormati sepenuhnya dicapai dalam perang Hamas-Israel. Lintasan Rafah yang bersempadankan Mesir dibuka bagi membenarkan konvoi kemanusiaan masuki Gaza. Pembukaan itu melegakan rakyat Palestin di Gaza selepas negara haram Israel menyekat bekalan air, elektrik dan makanan daripada memasuki Gaza sejak 4 hari lalu. Ratusan lori kontena membawa barangan, makanan, perubatan serta keperluan lain mula memasuki Gaza, diikuti puluhan ambulans dari Mesir bagi membantu bangsa yang cedera. Dalam hari itu, lebih 1 juta orang dilapor hilang tempat tinggal akibat serangan bom oleh rejim Zionis di Gaza sepanjang minggu lepas. Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin, UNRWA, bimbang jumlah itu akan terus meningkat. Pengeboman berterusan oleh Zionis menyebabkan sekurang-kurangnya 2,450 rakyat Palestin syahid. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, kebanyakan bangsa ialah orang awam. Ribuan orang berarak melalui jalan-jalan sekitar Amsterdam dalam demonstrasi pro-Palestin turut susulan serangan berterusan rejim Israel terhadap Gaza. Protes mengubah dataran Amsterdam menjadi lautan bendera Palestin dan spanduk Free Palestine, Stop the War dan Stop the Attack on Gaza. Perarakan sama turut dilakukan sepanjang hujung minggu di beberapa bandar utama termasuk di Washington, London dan Geneva. Mesyuarat tergempar Jawatankuasa Eksekutif Pertubuhan Kerjasama Islam OIC akan adakan pada Rabu. Ia khusus bagi menangani situasi ketenteraan yang semakin meruncing dan ancaman terhadap orang awam di Gaza. Mesyuarat tergempar itu dibuat atas jemputan Arab Saudi yang mempromosikan sesi semasa sidang Kemuncak Islam dan Jawatankuasa Eksekutif OIC. Mesyuarat luar biasa terbuka diadakan mendesak peringkat menteri menangani situasi ketenteraan yang semakin memuncak di Gaza dan sekitarnya, juga menangani ancaman yang semakin teruk membahayakan nyawa orang awam dan keselamatan serta kestabilan keseluruhan rantau. Mesyuarat luar biasa akan berlangsung di Ibu Pejabat Sekretariat Agung di Jeddah. Perhimpunan Agung Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa Bersatu UNWTO membuka tirai semalam sebagai satu peluang meningkatkan prestij dan reputasi Uzbekistan dalam sektor pelancongan. Sesi ke-25 yang bertemakan meningkatkan pelancongan melalui kerjasama awam dan swasta akan berlangsung selama 5 hari sehingga Jumaat ini. Setiausaha Agung UNWTO Zurab Pololi Kashvili berkata, himpunan kali ini menerima penyertaan paling ramai dalam sejarah penganjuran UNWTO sebanyak 135 negara. Ia bagi mengembangkan kerjasama dengan organisasi antarabangsa serta mempromosikan budaya negara. Ini pula kisah tragis di Illinois, Amerika Syarikat. Gara-gara terbawa-bawa emosi perang Israel-Hamas, seorang warga Amerika bertindak menikam berkali-kali seorang wanita Muslim dan anaknya. Wanita berusia 32 tahun, bagaimanapun selamat, namun anaknya 6 tahun maut akibat ditikam sebanyak 26 kali dalam serangan kejam itu. Suspek didakwa atas tuduhan membunuh, percubaan membunuh dan 2 pertuduhan jenayah kebencian. Lapangan terbang London Luton di Britain menggantung semua penerbangan selepas sebahagian parkir bertingkatnya runtuh dalam satu kebakaran. Menurut saksi, ia berpunca daripada sebuah kereta yang terbakar dan merebak menjadi kebakaran besar. Sementara itu, 4 anggota bomba dan seorang kaki tangan lapangan terbang dibawa ke hospital akibat terhidu asap.
tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan Luton ialah lapangan terbang kelima paling sibuk di Britain selepas Heathrow, Gatwick, Stansted dan Manchester yang mampu menampung 13.3 juta penumpang setahun. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.